Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan ahli-ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Hadi bin Nur Hakimi dan Pak ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Uzair Hakimi bin Muhammad Azli, Hazim Zikri bin Zulkifli, Muhammad Irfan bin Ziauddin, dan hari sekali Danish Farullah bin Ahmad. Kami daripada kumpulan 3 akan membentang dan menerangkan dengan lebih mendalam, dengan lebih lanjut tentang tajuk Fijinaya yang kami pilih, iaitu topik mencuri dalam Islam. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan mencuri ini sebenarnya? Dan apakah hukum mencuri dalam Islam? Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, mari kita mulakan dan memahami sebaik mungkin apa yang dibincangkan. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang kita tahu, pelakuan mencuri pada masa kini amatlah berleluasa sehingga ianya tidak dapat dibendung. Bukan hanya sekadar di negara kita saja, bahkan ianya juga terjadi di negara-negara lain. Dan negara-negara tersebut boleh dikatakan banyak juga majoriti umat Islam yang masih lagi melakukan tabiat seperti mencuri ini. Dan begitu juga negara tersebut terdapat juga undang-undang dalam Islam. Masyarakat kita sekarang ini berhadapan dengan suasana yang cukup parah. Setiap hari akhbar arus perdana banyak menceritakan kes-kes seperti mencuri ini. Jadi nasihat saya, setiap orang yang berakal pasti akan mengetahui bahawa mencuri itu adalah merupakan satu perbuatan yang zalim dan ianya merupakan sebuah kejahatan. Oleh kerana itu, Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain. Islam amat menitik beratkan keharmonian dalam kehidupan. Jadi tidak salah lagi apabila seseorang itu melakukan jenayah seperti mencuri, maka ia mendapat hukuman daripada pihak berkuasa jika disabitkan kesalahan. Seterusnya, untuk kita mengetahui tentang definisi mencuri ini menurut Islam dan sebagainya, saya serahkan perbatangan ini kepada Muhammad Uzair Hakimi bin Muhammad Azli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uzair Hakimi bin Muhammad Azli. Kat sini saya nak membentangkan dan menjelaskan kepada sahabat-sahabat kalian lah mengenai definisi mencuri. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan mencuri itu? Mencuri menurut bahasa Arab ialah sariqah, yang berasal daripada perkataan raqa yusariq sarqan. Manakala dari segi istilah pula bermaksud mengambil harta milik seseorang secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dengan tipu daya ataupun dengan maksud yang lebih mendalam lagi, iaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Dari tempat penyimpanannya. Sebagai contohnya, seseorang masuk sebuah rumah ataupun kedai, dia mengambil barang seperti baju, makanan, emas dan sebagainya tanpa pengetahuan sesiapa. Itu dia maksudnya, dari tempat penyimpanannya. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini yang merupakan salah seorang ulama mazhab Syafi'i, sariqah dari segi bahasa iaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam dan zalim. Diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Imam Syafi'i memperincikan lagi definisi tersebut apabila beliau menyebut bahawa harta yang dicuri itu hendaklah mencukupi nisabnya, iaitu diambil dari tempat simpanan dan dilakukan secara sukarela oleh seseorang yang telah dewasa dan sempurna akalnya. Tapi kalau perbuatan mengambil harta orang lain secara terang-terangan ataupun diketahui oleh mangsa atau dengan menggunakan kekerasan, tidak dikira sebagai mencuri. Sekiranya dia diketahui oleh mangsa dan menggunakan kekerasan tidak dikatakan sebagai mencuri. Menurut Abdul Qadir Al-Audah, mengambil harta orang lain dengan pengetahuan pemiliknya tetapi tanpa kerelaannya dengan menggunakan kekerasan adalah hirabah, rompakan. Sementara perbuatan mengambil harta orang lain dengan pengetahuan pemiliknya tanpa kerelaannya tetapi tanpa menggunakan kekerasan adalah ihtilas, nah ataupun ghash. Ada beza. Sekiranya menggunakan kekerasan ialah hirabah, tetapi tanpa menggunakan kekerasan ialah ihtilas, nah ataupun ghash. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala ta'kulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'malun. Yang bermaksud ta'lamun, yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dan dengan jalan yang salah, dan jangan lupa pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Uzair. InsyaAllah saya Muhammad Irfan akan meneruskan pembentangan tentang hukum mencuri dan pelaksanaan hudud dalam Islam. Hukum mencuri di dalam Islam adalah salah satu daripada dosa-dosa besar dan wajib untuk memotong tangan si pencuri itu. Sebagaimana dengan firman Allah yang bermaksud, pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangannya sebagai balasan pekerjaan
dari siksaan daripada Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Dan hadis pula sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak dipotong tangan seseorang pencuri itu kecuali 1/4 dinar atau lebih daripada nilai wang emas. Riwayat Bukhari, Muslim. Seterusnya kita akan lihat ciri-ciri perbuatan mencuri. Yang pertama, memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jangkaan atau milikan tuannya. Yang kedua, pemindahan harta itu tanpa persetujuan tuannya. Yang ketiga, pemindahan harta itu dengan niat untuk menghilangkan harta tadi dari jangkaan atau milik tuannya. Selain itu, hukuman hudud yang wajib dikenakan ke atas si pencuri adalah mengikut peruntukan hukum syarak yang dikuatkuasakan dalam Qanun Jenayah Syar'iyah. Orang yang boleh didakwa di bawah kesalahan kes sariqah atau mencuri dan wajib dikenakan hukuman hudud ialah yang pertama ialah orang yang berakal, yang kedua orang yang baligh, dan yang ketiga adalah dengan kemahuan sendiri dan dia tu tidak dipaksa. Pencuri yang gila ataupun kanak-kanak atau orang yang kurang akalnya, maksudnya tidak siuman, tidak wajib dikenakan hukuman hudud sekalipun mereka itu mengambil harta atau barangan orang itu secara bersembunyi dengan tujuan untuk memiliki harta itu atau barangan itu. Orang yang terpaksa mencuri disebabkan tersangat lapar, yakni kebuluran, atau terlalu dahaga yang boleh membawa kepada maut, tidak boleh juga dikenakan hukuman hudud. Kerana mereka yang dalam keadaan tersebut adalah termasuk dalam darurat yang diharuskan oleh syarak melakukan perkara yang dilarang. Terusnya, orang yang dipaksa mencuri dengan cara kekerasan. Contohnya, orang yang diancam dan diugut akan dibunuh jikalau dia tu tidak mahu mencuri, tidak akan dikenakan hudud kerana dia telah dipaksa. InsyaAllah, seterusnya saya serahkan kepada saudara Hazim Zikri untuk meneruskan pembincangan kami. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Muhammad Irfan. InsyaAllah saya Hazim Zikri akan melanjutkan perbincangan kita pada kali ini tentang 3 tajuk. Saya membawa 3 tajuk iaitu sabit kesalahan mencuri, pencuri yang dikecualikan dari hukuman hudud, dan yang ketiga hukuman kerana kesalahan mencuri. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada isi yang pertama yang saya akan terangkan iaitu sabit kesalahan mencuri. Kesalahan mencuri boleh disabitkan dengan adanya salah satu dari bukti-bukti berikut, iaitu yang pertama ikrar, iaitu pengakuan lah, dan yang kedua keterangan 2 orang saksi lelaki yang adil. Kemudian yang ketiga sumpah yang mardud. Sumpah yang mardud ni apa? Sumpah yang mardud ni sumpah pencuri itu akan dikembalikan kepada orang yang mendakwa. Jika orang yang dakwa tadi dia tak mengaku, di mana mengikut keterangan orang yang mendakwa bahawa orang yang didakwa itu kemungkinan dia adalah pencuri yang sebenar. Okey, seterusnya pencuri yang mengaku melakukan kesalahan mencuri memadai membuat pengakuan hanya sekali saja pengakuan. Dan pengakuan tu kena buat waktu majlis mahkamah di hadapan hakim. Dan yang ketiga, untuk memastikan kebenaran keterangan saksi-saksi bagi mensabitkan kesalahan seseorang itu mencuri, hakim dia kena hendaklah mensoal dululah siasat saksi-saksi itu mengenai harta atau barangan yang dicuri, cara kecurian dia, lepas tu tempat kecurian dan juga masa kecurian lah. Kemudian hakim hendaklah juga menanyakan kepada saksi-saksi itu hubungan antara orang yang kena curi dengan orang yang mencuri itu. Tajuk yang kedua iaitu pencuri yang dikecualikan dari hukuman hudud. Jumlah nilai harta atau barangan yang dicuri itu kurang daripada 1/4 dinar ataupun kurang daripada 3 dirham. Dan yang kedua, pencuri itu bukan orang yang mukallaf. Yang ketiga, tuan punya harta atau barang yang dicuri itu tidak menyimpan. Tuan punya harta tu dia tak simpan barang dia, dan, iaitu di tempat yang selamat. Dan yang keempat, pencuri itu belum lagi mendapat milik sepenuhnya ke atas harta yang dicuri itu. Yang kelima, harta atau barang yang dicuri itu bukan dari barangan yang berharga dan bernilai. Jadi kalau tak berharga dan tak bernilai itu tak dikira lah. Harta, dan yang keenam, harta atau barangan yang dicuri itu tidak memberi apa-apa faedah langsung dan tidak bernilai mengikut hukum syarak seperti alat hiburan, macam minuman yang memabukkan dan sebagainya lah. Yang ketujuh, pencurian yang berlaku itu dalam keadaan yang mendesak. Macam contoh kita berada dalam keadaan peperangan dan di waktu yang sama mungkin kita berada dalam keadaan yang sangat lapar dan dahaga, itu tidak mengapa, insyaAllah. Kemudian yang ke-8, pencurian yang dilakukan oleh suami ke atas harta ataupun yang dilakukan oleh suami ni, dia mencuri kepunyaan isterinya dan sebaliknya. Yang terakhir, yang ke-9, pencuri itu mencuri harta atau barangan kepunyaan Baitul Mal. Yang ketiga, tajuk yang ketiga ni saya nak terangkan tentang hukuman kerana kesalahan mencuri. Tajuk yang terakhir. Okey, sesiapa yang melakukan kesalahan mencuri ni wajib dikenakan hukuman hudud.
seperti mana yang dikehendaki oleh hukum syarak lah. Yang pertama, apabila seseorang itu dia mencuri kali pertama, hendaklah tangan kanannya dipotong. Kemudian apabila seseorang itu mencuri kali yang kedua, hendaklah dipotong tangan kirinya pula, kaki kirinya. Maafkan saya, hendaklah dipotong kaki kirinya. Dan kalau dia mencuri kali yang ketiga dan berikutnya, hendaklah dikenakan hukuman ta'zir dan dipenjarakan sehingga ia terbunuh. Wallahu a'lam. Seterusnya saya menyerahkan kepada Danish, sahabat saya Danish Fadlullah, untuk meneruskan perbentangan kita pada kali ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan membentangkan kesimpulan akhir daripada pembentangan hari ini. Kesimpulannya, mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan terkutuk. Mencuri ini adalah satu perbuatan yang melanggar hukum kemanusiaan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman daripada memakan harta sesama mereka. Oleh itu, kita haruslah menghindari perbuatan mengambil harta secara batil seperti mencuri, kerana ia akan menjadi makanan yang haram yang akan masuk ke perut kita dan ahli keluarga kita yang akan tumbuh menjadi darah daging. Ia akan memberi kesan negatif pada kehidupan jiwa dan akhlak kita kerana tidak ada lagi keberkatan dalam makanan tersebut. Dengan menghindari perbuatan mencuri ini, kita akan mendapat keberkatan dalam kehidupan dan menjamin keamanan dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya kita akan tengok pengajaran atau kesan daripada perbuatan mencuri. Pengajaran ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, individu, negara dan masyarakat. Kita tengok pada individu. Apabila kita mencuri ini, Allah akan murka kepada kita. Hal ini disebabkan kita membuat satu perkara yang haram, yang Allah haramkan untuk kita buat. Jadi bila kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan rasa tidak bahagia, tidak aman, tidak tenteram dan selalu ada masalah. Dan seterusnya kita tengok pada negara. Negara ini tidak akan aman jika terlalu banyak sangat pencuri. Dan negara kita juga akan tercemar dan tercalar akibat perbuatan mencuri yang melampau. Daripada segi masyarakat pula, masyarakat akan rasa terancam. Nak keluar rumah pun akan rasa takut, sebab banyak sangat pencuri kat luar. Dan masyarakat akan membenci pada pencuri itulah. Siapa yang suka pada pencuri? Tak ada lah. Jadi orang akan membenci dia. Dalam keadaan dibenci tersebut akan jadi satu masalah yang besar. Apabila dia timpa satu masalah, tak ada orang nak tolong, tak ada masyarakat yang nak tolong. Sebab apa? Sebab dia tu pencuri. Itu saja daripada kumpulan kami membentangkan tajuk jenayah pencurian dalam Islam.